Dengan izin Tuan, pihak-pihak adalah sama seperti pagi tadi. Pohon dipanggil SP5 untuk pemeriksaan semula. Teruskan panggil SP5. Dengan izin Tuan, sebelum itu pihak pendakwaan ingin membangkitkan terdapat dua barang yang ditunjukkan kepada SP5 yang tidak ditandakan, iaitu cawan dan syringe. Ada pihak peguam ingin menandakan atau tidak? Tidak. Tidak. Ingatkannya. Tak ingin ditandakan, DPP? Tidak, Tuan. Kawan ingin mohon ditandakan kerana perlu dirujuk kepada saksi. Saksi ini dan juga saksi-saksi lain. Tuan. Ya, peguam. Tuan, sekiranya ingin ditandakan, fizikal cawan tu perlu dibawa ke mahkamah dan ia akan, kami perlukan masa lah untuk esok. Fizikal tak ada, tidak dibawa? Tak dibawa pada hari ini. Cawan dan syringe. Tak ada bantahan untuk tandaan, cuma perlu dibawa ke mahkamah lah untuk saksi-saksi melihat secara fizikal. Akan dibawa esok. Saya rekodkan. Baik, dia. Okay. Okay, boleh teruskan. Dengan izin Tuan, saya teruskan. Yasmin dah makan ke? Dah. Okey. Saya akan tanyakan soalan untuk dapatkan penjelasan daripada Yasmin, ya. Jadi Baik. Yasmin cuba bercakap dengan jelas dalam mikrofon tu. Baik. Boleh, ya? Boleh. Baik. Dengan izin Tuan, saya mulakan. Yasmin, semasa peguam bertanya soalan kepada Yasmin, Yasmin telah bersetuju dengan peguam yang Yasmin berada di rumah bonda kerana mengandung anak luar nikah. Betul. Dan juga Yasmin lari daripada rumah, iaitu rumah bonda dan kondo sebanyak 7 kali. Betul. Yasmin juga bersetuju Yasmin telah ditempatkan di asrama Ahlak Jitra atas perintah mahkamah. Betul. Jadi kesemua perlakuan Yasmin yang dikatakan oleh peguam mencadangkan bahawa Yasmin remaja lah, saya gunakan perkataan remaja, ya. Remaja bermasalah. Okey. Dan Dengan izin Tuan, kami tidak pernah menggunakan perkataan tersebut. Saya pohon rephrase. okey, saya pohon semua perlakuan Yasmin lah, ya. Sebelum semasa Yasmin masih seorang kanak-kanak. Dan perkara-perkara tersebut juga peguam juga banyak mencadangkan Yasmin melakukan banyak penipuan-penipuan. Betul? Yasmin ingat tak? Ingat. Peguam ada kira penipuan 1, penipuan 2. Ingat. Okey. Jadi, saya nak tanya Yasmin, kenapa pada hari ini mahkamah perlu percaya keterangan Yasmin terhadap apa yang berlaku dalam kes ini? Boleh Yasmin jelaskan? Boleh. Yasmin tak ada perasaan pendam, dendam ataupun cemburu, apa-apa pun saya tak ada. Yasmin dengar, ya, soalan saya, kenapa mahkamah perlu terima keterangan Yasmin dalam kes Bella? Okey, jadi Yasmin jawab. Yasmin nak tolong Bella.
maksud Yasmin? Yasmin nak tolong Bella. Yasmin nak tolong Bella sebab selama saya duduk dengan Siti Bainun, saya hanya mengikut arahan dia sahaja. Tapi saya rasa sudah cukup untuk mengikut arahan Siti Bainun, dan Yasmin nak betul-betul nak tolong Bella. Nak bagi tahu benda yang sebenar dekat mahkamah. Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ni? Pelakuan-pelakuan Yasmin sebelum ni. Yang berkaitan yang 3 saya sebutkan tadi. 3 saya tidak faham. Yang saya sebut, Yasmin ada lari daripada rumah, Yasmin ada masuk asrama akhlak. Yasmin lari sebab Yasmin stres. Yasmin tak tahan dengan rumah Siti Bainun. Sebab Yasmin sendiri rasa tak ada orang yang sekeliling percaya Yasmin, dan Yasmin tahu dan Yasmin mengaku Yasmin ada kekurangan Yasmin. Yang Yasmin sendiri pun Yasmin rasa Yasmin tidak layak. Tapi pada hari ini di mahkamah, Yasmin benar-benar dan betul-betul nak bagi tahu apa yang jadi kepada Bella, dan nak bagi tahu benda yang sebenar kepada Bella, kepada mahkamah, apa yang jadi kepada Bella. Okey, saya teruskan ya. Boleh. Kita mulakan soalan awal-awal masa peguam yang pertama ya. Tanya mengenai bagaimana Yasmin boleh kenal Siti Bainun. Pada masa tu, Yasmin beritahu mahkamah, ayah cari rumah perlindungan di Google. Okey, pada masa tu, saya ingatkan Yasmin lah. Ya. Jadi, kemudian bila peguam tanya, Yasmin tak setuju yang ayah cari di internet. Ya. Okey, boleh tak Yasmin jelaskan sebenarnya bagaimana Yasmin mula kenal dengan Siti Bainun dan mendapat tahu tentang rumah bonda? Memang ayah saya cari di media sosial, tapi bersama saya. Saya dengan ayah saya bersama-sama mencari di Google. Okey, apa beza Google dan internet, Yasmin? Internet saya pun tak berapa pandai pakai. Maksudnya saya pun tak berapa pandai menggunakan. Saya hanya tahu apa-apa di Google sahajalah. Okey, pada Yasmin itu perbezaan Google dan internet. Ya. Okey, baik. Kemudian, Yasmin pada masa itu berada di hospital ward psikiatrik. Betul. Yasmin beritahu, Yasmin bersetuju ya dengan peguam yang berkenaan dengan kesihatan mental Yasmin. Yasmin ada laporan dan temujanji di bahagian psikiatrik HKL. Betul. Boleh tak Yasmin beritahu apa masalah Yasmin yang menyebabkan Yasmin ada laporan dan temujanji di bahagian psikiatrik HKL? Saya mula ada temujanji dan juga saya mula ada depression selepas saya mengandung. Dan sebabkan itu saya tidak boleh terima yang saya ni mengandung anak luar nikah. Dan juga saya rasa membebankan kedua ibu bapa saya. Sebab tu saya minta tolong ayah saya masukkan saya dalam ward. Yasmin boleh jelaskan sedikit depression yang Yasmin gunakan tu, apa maksud Yasmin? Tekanan. Yang macam saya rasa bila saya dah buat kesilapan yang saya ni mengandung anak luar nikah. Satu, saya selalu berfikir yang mak bapak saya dah malukan mak bapak saya lah. Dan benda tu berkali-kali dalam fikiran saya sampai saya sendiri benci pada diri saya. Okey, jadi okey, tak apa.
Seterusnya Yasmin beritahu yang tentang anak luar nikah tadi. Kemudian Yasmin ditanya tentang Aiman. Ya. Betul. Yasmin boleh beritahu Yasmin sekejap ya. Kenapa Yasmin mengandung anak luar nikah? Kerana Yasmin beritahu pada peguam, Yasmin ada pergi ke mahkamah kerana kes Aiman. Soalan dia saya tak faham. Maaf, Yasmin sekejap ya. Yasmin mengandung anak luar nikah dan Yasmin pergi ke mahkamah kerana kes Aiman yang apa kaitan anak luar nikah dengan kes Aiman? Sebab anak tu adalah anak Aiman. Dan pada awalnya dia tidak mengakulah yang dia tu bukan anak dia. Dan saya buat report dan saya pun bawa kes ni ke mahkamah lah. Dan di mahkamah baru dia mengaku yang anak ni adalah anak dia dan dia mengakulah segalanya. Saya tahu Aiman ni pun dalam 2 hari itu pun melalui kawan sendiri. Kejap Yasmin, yang last tadi apa? Yasmin dapat tahu Ya, saya yang kenal, kawan sendiri tu apa tadi? saya kenal Aiman ni daripada kawan sendiri. Setakat itu jelas saya tahu. Saya tak kenal lagi di pendalaman macam mana. Okey. Yasmin juga bersetuju Aiman dijatuhi hukuman Ya, hukuman atas kesalahan merogol. Merogol siapa? menurut saya. Okey. Saya teruskan. Selepas tu Yasmin diterima masuk ke rumah perlindungan. Yasmin beritahu pada peguam, Yasmin duduk di rumah bonda Betul? sehingga habis pantang ya. Ya. Peguam senaraikan kebaikan Siti Bainun pada Yasmin semasa di rumah bonda Ya. Siti Bainun ambil Yasmin ke rumah bonda untuk melahirkan dan berpantang. Siti Bainun beri pemeliharaan anak Yasmin dengan persetujuan. Tapi Yasmin semasa pihak pendakwan tanya, Yasmin masih merasakan layanan Siti Bainun kepada Yasmin tak macam manusia. Ni saya guna perkataan Yasmin ya. Ya. Maki, pukul, Yasmin tak salah pun kata salah, dituduh mencuri semasa di rumah bonda. Betul? Jadi Yasmin boleh jelaskan bagaimana situasi sebenar ataupun perhubungan Yasmin dengan Siti Bainun semasa di rumah bonda? Siti Bainun, dia akan baik dengan saya bila dia ada mood. Maknanya dia rasa nak layan saya elok-elok tu, waktu tu lah dia layan. Maksudnya tak ada layan kasar. Tapi hari lain, dia bukan bertegas, dia ada bertegas. Kalau saya ada buat salah, dia akan tegur. Kalau saya tak buat salah, dia akan ajar. Dia ada juga kebaikan yang dia buat dekat saya. Tapi bila saya rasa dia tu layan saya kasar, saya pun penghuni, orang lain pun penghuni. Tapi kenapa pelayanan dia beza dengan penghuni lain dengan saya? Walaupun satu salah, bukan saya yang buat, tapi orang lain buat. Kenapa letakkan kesalahan orang lain kepada saya? Ya, saya memang mengaku yang saya ni dulu sebab saya malu nak mengaku yang saya ni mengandung anak luar nikah. Bila awalnya dia tanya, saya menipu dengan Siti Bainun yang saya ni itu adalah boyfriend saya semua. Saya kata dia tu bukan boyfriend saya, dia tu lain, tak kenal apa semua. Tapi bila dia tanya saya elok, saya bagi tahu benda sebenar, dia mula pandang saya macam tak percaya, letak semua kesalahan dekat saya, tegur saya pun kasar. Saya nampak dekat situ perbezaan.
Orang lain dia boleh layan baik, dengan saya dia layan lain. Okey. Okey, Yasmin. Jadi pada masa tu Yasmin masih lagi tinggal sampai habis berpantang lah. Ya. Okey. Kemudian bila tadi, sebentar tadi kita ditunjukkan juga yang setelah, kalau dengan pihak pendakwaan, Yasmin beritahu Yasmin keluar. Selepas habis berpantang, kemudian Siti Bainun yang ambil Yasmin. Ya. Kemudian Yasmin ditunjuk dengan WhatsApp ya, antara Yasmin dan Siti Bainun. Ya. Mohon untuk rujuk IDD 98 kepada saksi, Tuan. Ya, teruskan. Ada tak? Boleh tak? Okey, Yasmin nak tengok dulu ke? Tadi Boleh. Yasmin baru tengok kan? Ya. Boleh tak? Bila dirujuk, memang banyak kata-kata Yasmin yang rindu dekat Cik Bainun. Tu muka surat pertama. Ya. Rindu dekat adik sayang. Ada juga perkataan, datang je sini terus. Minta maaf. Bismillah. Okey. Okey, sebenarnya macam mana Yasmin? Boleh tak Yasmin jelaskan? Siti Bainun yang minta Yasmin datang ke rumah bonda atau Yasmin yang memang nak pergi ke rumah bonda selepas keluar berpantang? Awalnya Habis pantang, maaf. Awalnya Siti Bainun yang panggil saya. Dia kata dengan alasannya suruh teman Siti untuk pergi appointment. Lama kelamaan dia kata tak payahlah balik lagi, duduklah sini, tolong saya. Duduk dengan saya, jaga-jaga dengan adik-adik. Waktu tu yang dekat dekat rumah Selayang Kipak. Waktu ni ada Mariam dengan Tulus sahaja. Aryan belum ada lagi, Jiwa belum ada lagi. Okey. Waktu di rumah Selayang, tak seteruk di rumah setapak dan juga kondo. Dia baik lagi dan saya pun sayang sangat dengan Siti Bainun dan anggap dia orang yang baik sebab dia dah tolong Yasmin sampai ke tahap bersalin. Jaga Yasmin. Sebab Yasmin waktu tu tak tahu nak pergi mana dengan perut besar. Dengan bawa anak luar nikah, tak tahu nak pergi mana. Tapi Yasmin rasa waktu tu dia lah seorang yang insan yang tolong Yasmin jaga. Sebab tu Yasmin rasa sayang sangat dengan Siti Bainun. Okey, ni masa di Selayang. Ya. Kipak ya? Ya. Pihak TPR pun narrowkan skop examination ya Tuan. Ya. Jangan biarkan dia cerita balik perkara-perkara yang ada dalam keterangan. Ni Okey. peringkat re-examination ya. Saya cuba Narrowkan skop supaya kita tuju kepada mana yang pihak TPR ingin balik tu. Saya tak nak dia jadi seperti pemeriksaan utama balik. Baik Tuan. Tadi soalan saya sebenarnya, kalau saya tanya siapa yang minta bagaimana Yasmin ke rumah bonda semula selepas habis berpantang, Yasmin boleh ringkaskan bagaimana? Maksudnya tak perlu panjang-panjang lah Yasmin. Boleh. Boleh ya? Okey, tadi jawapan Yasmin contohnya, saya cuba jelaskan Tuan. Yasmin jawab, Siti Bainun minta temankan Siti. Ya. Betul ya? Macam itu je Yasmin.
Ya. Jangan panjang. Terima kasih. Selepas tu, di rumah bonda, selepas Yasmin balik semula, peguam ada tunjukkan gambar IDD 76. Minta maaf tuan. Semasa di rumah bonda, Yasmin ada juga lari. Yang ini peguam tunjukkan ya, gambar IDD 76. Ada 2 orang dalam gambar ni yang pujuk Yasmin untuk kembali ke rumah bonda, tapi Yasmin Yang tak Mahkamah, setuju. saya rasa misleading. IDD 76 adalah lari daripada kondo, bukan daripada rumah bonda. Mohon rephrase tuan. Ya, rephrase. Tetapi soalan yang ditanya ketika peguam tanya pada 13 hari bulan 4, gambar ditunjukkan mengatakan gambar tersebut ialah memujuk Yasmin kembali ke rumah bonda. IDD 76 76. Jadi soalan dia. Soalannya, Yasmin tak setuju gambar ni adalah gambar memujuk. Jadi saya mohon Yasmin jelaskan tentang gambar tersebut. Kenapa tak setuju gambar tu ialah gambar yang memujuk Yasmin? Sebab Siti Bainu datang bukan memujuk tapi dia memaksa. Okey, soalan lain. Memandangkan dibangkitkan, masa tu memujuk untuk kembali ke mana Yasmin? Rumah Siti Bainu. Okay. Kemudian, tentang talian Nur, Yasmin berubah-ubah jawapan. Sama ada Yasmin ada telefon talian Nur atau tidak. Sebenarnya Yasmin ada telefon atau tidak? Sebenarnya Yasmin ada telefon. Jadi kenapa Yasmin jawab tak ada telefon masa pendakwaan tanya? Sebab Yasmin kata tidak telefon sebab Yasmin takut. Yasmin takut apa tu? Yasmin takut orang salah faham. Okay. Salah faham tentang apa tu Yasmin? Pasal talian Nur. Okey, apa yang Yasmin telefon yang sebenarnya? Sebenarnya saya telefon talian Nur. Biasa saya tengok dekat TV. Talian Nur ni untuk apa? So saya anggap kalau ayah saya pukul sikit atau marah sikit boleh call talian Nur, boleh mengadu. So saya rasa saya asyik duduk rumah, saya stres. So saya call talian Nur, saya kata bapak saya marah saya dan pukul saya. Okey. Selepas tu Yasmin dipanggil ke rumah ke mahkamah. Yasmin bersetuju ya yang Yasmin dipanggil ke mahkamah dan dihantar ke Asrama Ahlak Jitra. Setuju? Yasmin tak ingat bila tarikh-tarikh Yasmin ke Asrama Ahlak. Tapi Yasmin bila dirujuk dengan video Bella di rumah bonda, Yasmin beritahu mahkamah Yasmin ada di rumah bonda pada ketika itu. Ya.
Yasmin pasti Yasmin berada di situ. Ya. Okey, saya teruskan Yasmin. Semasa peguam yang awal-awal tadi ya, yang awal-awal masa mula-mula Yasmin disoal ya Yasmin. Okey. Yasmin diberi dicadangkan tentang air panas ya Yasmin, Ya. dan Yasmin beritahu pada peguam bahawa Yasmin pernah try air kuku dan melecur. Yasmin jawab pernah. Ya. Apa maksud Yasmin? Maksudnya Yasmin ambil air dekat kuku menggunakan cawan IKEA, plastik kecil, dan awalnya dia terkena sikit dekat tangan Yasmin. Yasmin rasa panas. Tapi Yasmin nak pastikan macam benda tu panas betul ke panas atau tidak. Yasmin ambil semula air tu. Yasmin ambil shrink. Lepas tu Yasmin ambil dekat cawan tu Yasmin saja letak dekat tangan. Memang panas lah. Kesan boleh macam melecur dia punya panas tu. Lepas tu Yasmin pun ni berkenaan air panas juga. Yasmin peguam beritahu tentang perkara teknikal lah ni Yasmin sebenarnya. Peguam kata lapisan luar kulit untuk melecur mesti terdedah kepada suhu melebihi 114 darjah Celsius. Dan tanya Yasmin, Yasmin tahu atau tidak? Yasmin kata Yasmin tahu. Apa yang Yasmin faham sebenarnya tentang air panas tu? Yasmin faham yang dekat situ bila kena air panas tu tangan kita tu boleh melecur. Sebab bila kena dekat tangan Yasmin pun ada yang melecur. Sebab tu saya kata ya saya tahu. Tapi suhunya saya tidak tahu. Bila pendakwan tanya tentang air panas, kejadian air panas pada Bella, Yasmin tak ingat berapa kali. Yasmin anggarkan saja. Dan Yasmin tak cerita dengan detail apa yang berlaku. Tetapi semasa peguam tanya, Yasmin telah ceritakan kejadian yang pertama di depan pintu, dibawa ke laundry. Yasmin ingat bila Yasmin ingat itu kejadian yang kali keberapa? Saya tak pasti tu kalian ke berapa. Tapi Yasmin ingat sebab benda-benda yang tu yang paling Yasmin ingat. Maksudnya benda tu yang paling Yasmin ingat, yang Yasmin cerita. Okey, bila Yasmin ceritakan secara detail, Yasmin kata Bella baring secara sukarela. Yasmin setuju. Ya. Maksud Yasmin, bila baring secara sukarela tu macam mana Yasmin? Bila Bainun suruh dia baring, dia kena baring. Kalau tak, dia tahu nanti Bainun marah ataupun pukul. Okey. Kemudian Yasmin cerita juga pada peguam tentang kain yang disumbat di mulut Bella. Ya. Okay. Pada masa tu,
Yasmin tak cerita pada polis. Yasmin setuju. Yasmin tak cerita pada polis. Ya. Dan Yasmin setuju. Yasmin tak tunjuk kain yang sumbat mulut Bella. Okey, di mana kain tu Yasmin? Ataupun kenapa Yasmin tak cerita dan kenapa Yasmin tak tunjuk kain yang disumbat di Tuan, mulut compound Bella? question, multiple question, Tuan. Okey, kenapa Yasmin tak cerita pada polis? Yasmin fokus satu soal satu kejadian dulu ya Yasmin ya, Ya. tentang yang kain disumbat di mulut Bella. Kenapa tak apa tadi? Kenapa tak beritahu polis? Kenapa tak beritahu? Sebab kain tu dah sumbat dekat mulut Bella. Yang tu kain tu dah berbau. Sebab apa tak bagi tahu polis dulu? Soalan. Kenapa? Sebab kain tu dah buang. Okay, dia ada dua tau Yasmin. Satu tak tunjuk, satu tak cerita. Masa dengan polis, Yasmin cerita tak pasal kain sumbat mulut? Tak. Tak, okey. Kenapa Yasmin tak cerita? Sebab takut. Takut apa Yasmin? Sebab takut Bainun tahu sendiri. Sebab Bainun dah bagi arahan jangan bagi tahu apa-apa. Kalau saya cerita, saya takut nanti Bainun marah. Dan waktu tu saya tak percaya di pihak mana-mana pun. Okey. Kain tu, di mana kain tu Yasmin? Yasmin tak tunjuk tapi kenapa? Kenapa Yasmin tak tunjuk kain, tak cerita pada polis? Dah jawab, Tuan, dah buang. Dah jawab ya? Tak apa, tak apa. Sebab kain tu dah buang. Dah buang. Okey. Kemudian Yasmin ditanya tentang diary. Kan Yasmin? Yasmin jawab ya. Ya. Yasmin ada simpan diary. Yasmin tahu di mana diary Yasmin sekarang? Tak tahu. Ha? Saya tidak tahu. Maksudnya tahu. diary tu dekat mana ke? Saya tak Okey, faham. berapa diary yang Yasmin ada? Saya ada beberapa diary tapi tak semua saya tulis sampai habis. Tak Sebab apa. Yasmin tunggu saya soal ya. Bila ditanya tentang diary, Yasmin kata ada diary. So, berapa diary sebenarnya? dalam 2 diary lebih. Berapa? Dalam 2 diary lebih. Okey, lebih daripada 2 diary. Ya. Okey. Tuan, saya ada bantahan sikit. I think saya rasa enough kepada soalan tentang diary dan tidak perlu lead ataupun EIC yang baru berkenaan diary because kami takkan ada peluang untuk cross semula, Tuan. Itu saja. Biar. Izin Tuan. Sebab soalan ada ditanya tentang Yasmin ada simpan diary. Yasmin jawab ada. Jadi saya perlukan penjelasan. Saya belum tanya lagi sebenarnya soalan ni. Berapa diary? Diary ni bagaimana bentuknya? Soalan dibenarkan ya. Bantahan ditolak. Terima kasih, Tuan. Berapa diary? 2 tadi ya? 2 lebih. Lebih daripada 2. Okey, 2 lebih. Okey. Boleh tak sebab dibangkitkan semasa peguam tanya, boleh tak Yasmin ingat tentang diary-diary, bentuk diary Yasmin lah? Maksud saya tidak faham. Diary tu macam mana? Kadang-kadang bila Yasmin beritahu tu diary Yasmin, kami tak tahu, kami tak pernah tengok. Diary Yasmin tu macam mana? Ada diary yang buku log, ada yang buku biasa. Ada yang satu diary buku warna kulit dia warna hijau, kertas dia nipis. Kalau Yasmin boleh camkan lah diary Yasmin yang Yasmin ceritakan tadi. Boleh? Lah kan? Boleh. Jadi bila mohon untuk rujuk exhibit ID 78 D78 hingga D95 tadi Tuan.
Belum dapat lagi. Ya, okay. Saya percaya Yasmin dah dapat helaian. Belum. Oh, belum lagi. Belum lagi tuan. Di 78 hingga 95 eh. 78 hingga 95. Ni ambil ni. Teruskan. Yasmin, apa helaian-helaian tu ditunjukkan dan Yasmin bersetuju. Itu diary Yasmin. Ya. Tadi, tapi bila saya tanya, Yasmin kata buku log, buku... Buku-buku yang Yasmin sebutkan tadi. Kenapa Yasmin setuju bahawa ini adalah diary Yasmin? Sebabnya adalah helaian dari buku diary saya. Yes, 78. Yasmin tahu ke dari buku diary yang mana? Yang depan sekali ke? Ya. Ya. Ini salah satu buku diary saya. Bila Yasmin kata salah satu, apa maksud Yasmin? Sampai ke di 85 ni dari helaian diary Yasmin. Kalau di 86 dengan 87 adalah kertas yang saya bagi hadiah kepada Aida. Okey, kalau yang 88 sampai 95? Ada tak dia tulis nombor dekat atas tu Yasmin? Ada tak? Oh, ada. Ada kan? Tengok yang atas tu. Daripada mana datangnya 88? Ya, 88 dan juga 99 dari buku yang sama, buku diary saya. Yang kertas ni saya ambil. Yasmin, saya tak tahu Yasmin tengok yang mana. Yasmin boleh beritahu yang nombor dekat atas tu Yasmin. Yang nombor 5 semua tu ke? Okey, tadi, minta maaf tuan, saya ulang balik. Tadi Yasmin kata yang nombor 78 dekat atas ni, ada tak? Ya. Okey. Sampai nombor 85 dekat atas. Ya. Daripada diary Yasmin yang mana? Yang Yasmin sebut tadi. Yasmin ada lebih daripada 2 diary kan? Ya. Daripada mana Yasmin? Yang depan sekali semua diary Yasmin. Tapi yang dikoyakkan lah. Okey. Yang dua. Yang depan sekali yang mana Yasmin? Yang depan sekali dari. Tengok nombor Yasmin.
Tuan, mohon untuk TPR tunjukkan nombor. Memandangkan saksi agak keliru. So, dia tengok nombor. Tunjukkan sekali. Dekat ni. Zul, Steven. Kan ada tanda D tu. Tunjukkan. Tunjukkan nombor yang di atas tu. Nombor yang kita exhibit tu. Nombor exhibit tunjukkan D. Satu tunjukkan. Di atas belah kanan tu. Oh, okey. Saya nampak. Dari muka surat D70. Ini. Dari Okey. D, apa yang Yasmin nak kata tadi? dari helaian D78, Okey. D79, Okey. D80, Okey. D81, Okey. D82, Okey. D83. Ini adalah buku diary saya yang lain. Yang D84. Sekejap. Dari buku yang mana, Yasmin? Tadi Yasmin kata ada Yang 3 buku kan? log macam kalender. Buku log macam kalender. Okey. Okey, jadi ni tadi Yasmin beritahu yang dikoyakkan lah. Ya. Okey, teruskan. D84, D85, itu buku lain. Itu buku, saya tidak ingat buku apa, tapi buku diary saya yang saya beli dengan Cik Siti Bainun. Okey. Okey. Yang seterusnya, Yasmin? D86 dengan 87, kertas yang saya beri kepada Aida untuk birthday dia. Jadi ini diary ke tidak, Yasmin? Bukan. Tuan leading, Tuan. Refresh balik soalan. Tak apa. Dia tak apa. Ini adalah kertas yang diberikan pada Aida. Ya. Seterusnya 88A. Kalau yang pada saya lah. Betul tak, Yasmin? Ya. Okey. D88A adalah buku biasa. Tapi bukan buku diary yang biasa saya tulis lah. Ini macam buku conteng saya. Buku conteng. Okey. Yang D89, D90, D91, D92, D93 dan D94, dia sama dengan buku diary kalender saya. Buku diary kalender. Yang sama dengan yang mana, Yasmin? Yang D78. Okey, tadi Yasmin gunakan perkataan buku log. So ini buku kalender ya? Ya. Okey. Okey, teruskan. Yang kertas yang last kali D95 ni bukan diary, bukan buku diary berkenaan saya apa-apalah. Ini hanya petanda buku sahaja saya buat menggunakan kertas warna. Okey. Jadi saya akan rujuk
D78, 79, 80, 81, 82, 83, 89 dan 91, 92 bersama. Ya. Bila Yasmin tulis diary ataupun catatan-catatan dalam diary buku Tuan, objection Tuan, new EIC. Ya. saya semua pohon penjelasan bila dokumen-dokumen ini ditulis, Tuan. Tak objection apa? Ada berdasarkan apa? Saya objection saya is gonna go to a new EIC whereby the evidence akan menyatakan tentang Ini adalah re-examination, timbul daripada cross examination. Jadi saya kena benarkan. baik. Okey. Terima kasih, Tuan. Okey, bila Yasmin tulis, Yasmin? Saya tidak ingat tarikh. Kadang-kadang saya sebelum tulis kat buku diary, saya akan conteng di buku kertas lain dan saya akan salin semula. Saya tulis tu di dalam buku diary saya mengikut tarikh hari yang saya tulis. Kalau yang kertas lain saya tulis ni, saya tak letak tarikh. Cuma tarikh ni saya hanya tulis bila saya salin balik. Maksudnya copy paste balik dari kertas ke buku diary saya. Tapi dalam kertas yang saya salin yang sebenar tu saya tak letak tarikh. Ini mengikutkan tarikh yang saya tulis dekat buku. Okey, jadi tarikh yang Yasmin tahu, Yasmin tulis dekat buku tu bila? Maksudnya dekat kertas lain ke? Okey, kertas lain Yasmin ingat ke? Tak, dekat kertas lain Yasmin tak ingat tulis kan? tarikh. Okey. Sebab Yasmin buat kertas lain. Ya. Saya fahamlah. Jadi yang Yasmin ingat, Yasmin salin balik. Yasmin jelaskan tadi, bila Yasmin salin balik? Yang dekat buku diary saya. Ya. Mengikut tarikh yang hari yang saya tulis lah. Tapi tarikh dan saya tulis dekat buku diary tu tak sama. Okey. Jadi Yasmin dalam buku ni, bila Yasmin tulis dalam buku ni, Yasmin tahu tak tarikh dia bila? Dalam buku diary. Contohnya 78 ni kan, dalam buku diary. Ni buku diary, saya anggap ni buku diary. Helaian buku diary. Bila Yasmin tulis perkataan dalam Dear Today ni, bila Yasmin tulis? Saya ikut tarikh pada hari yang saya tulis lah. Okey. Jadi bila Yasmin tulis yang pada hari yang Yasmin tulis ni, boleh ke Yasmin tahu? Tidak. Daripada diary ni, kalau saya mohon rujuk sebelah kanan, Yasmin ada tulis satu tarikh, 11/7/2021. Ya. Jadi tu tarikh apa? Itu tarikh saya salin dekat buku. Bukan dari kertas. Okey, Yasmin kalau boleh gunakan perkataan yang sama. Tadi Yasmin guna diary, buku log. Okey, so tarikh ni adalah tarikh Yasmin tulis di kertas ni. Dekat kertas yang lain. Okey. Okey, kita rujuk balik Yasmin D78 kan? Ya. Okey, ada satu tarikh 11/7/2021. Ya. Betul? Okey, itu tarikh apa Yasmin? Itu tarikh saya tulis dekat buku kalender saya. Okey. Inilah. Okey. Okey Yasmin. Saya teruskan lagi. D79. Tarikh itu tarikh apa Yasmin? 10 hari bulan 7 21. Ya. Tarikh itu 10 bulan 7. Tapi tarikh itu tarikh apa? Tuan, maaf Tuan, saya objek sikit Tuan. Sebenarnya detail in regards to the date
was not asked. It's just the content to be submitted. That's why we were just now. Yeah, terhadap tari-tari ni secara detail was never on cross. So when it was put back here, it's leading to a new evidence, tuan. That's my objection, tuan. Ya, apa maksud Never about TPR? the detail of the text. Dengan izin tuan, konten termasuk tarikh yang ditulis. Jadi apabila helaian D78 ni cuma masuk sebagai D, jadi pihak pendakwaan boleh perlukan penjelasan lanjut tentang isi kandungan dan juga tarikh, termasuk tarikh yang ditulis, dicatat dalam helaian-helaian ini, tuan. Dengan izin tuan, content is put into submission tuan. It was never put on cross. Terima kasih tuan. Jadi boleh dah jawab tadi boleh masukkan dalam hujahan lah dia ada rujuk tadi dah menjawab pada persoalan. Jadi terus dengan isu lain. Okey, saya teruskan tuan sebab saya ingin tanya terus. Apa maksud Yasmin bila tulis D79 ni? Dengan izin mahkamah, konten still tuan. Sekali lagi tuan, move to other issues tuan. Dengan izin tuan, konten ni telah diterima masuk sebagai evidence dan juga peguam telah pun bertanya sama ada entry-entry tersebut menunjukkan kasih sayang. Ada persoalan yang ditanya mengenai konten tuan. Then refer on the question only, kasih sayang. Not on the content. Because content kalau mahkamah ingat kita bacakan sahaja. Tidak ada question specifically on the content, submission sahaja. Ya, kena rujuk kepada soalan yang dikemukakan oleh peguam bela. Sebab tu saya kata narrowkan skop. Kalau you tanya general, dia akan membuka kepada seperti pemeriksaan utama. Sebab tu re-examination ni kita skop dia untuk narrow the issue yang ingin nak repair, nak lebih penjelasan dan sebagainya. Saya teruskan berkenaan dengan diary yang ditanya ialah dalam entry-entry ni banyak perkataan saya rujuk terus tuan. Rujuk soalan di peguam. Ya. Soalan peguam bertanya tentang entry diary menunjukkan perasaan kasih sayang. Jadi berdasarkan D tersebut, perkataan kasih sayang yang saya jumpa tuan. Ya, dia terus kepada isu apa maksud di peguam rujuk kasih sayang, apa setuju ke tak setuju. And then you minta dia jelaskan apa yang soalan yang ditanya tu. Apa isu yang dibawa oleh peguam. So TPP boleh tapi tertakluk kepada isu. Okey, jadi saya pohon Yasmin lah untuk jelaskan kenapa Yasmin tak setuju. Entry ni kasih sayang sedangkan banyak perkataan-perkataan love tanda-tanda love di dalam entry-entry. Banyak perkataan dan tanda-tanda love dalam tanda entry. love dalam entry Ya. Okey. Saksi boleh jawab Kamu tak setuju tentang cadangan ataupun soalan peguam bagaimana yang dibangkitkan oleh TPR. Sedangkan banyak perkataan-perkataan menunjukkan kasih sayang dan juga entry-entry berbentuk love. Kenapa tak setuju? Sebab Yasmin kalau menulis di dalam buku ataupun di kertas, Yasmin memang suka bercorak dulu. Jadi bercorak maksudnya? Macam suka letak crown, lepas tu love, lepas tu letak smiley face. Okey, itu tentang apa tanda-tanda tentang perkataan-perkataan kasih sayang dan sebagainya.
Kalau saya boleh niru soalan peguam, pujian-pujian Tuan. Pujian-pujian Dalam lagi pos-pos Yasmin. dalam pos-pos Yasmin. Pohon panduan mahkamah sama ada saya boleh rujuk pujian-pujian yang dinyatakan. Memang Boleh. itu yang sepatutnya kamu kena. Saya nak Bila rujuk dibangkit oleh peguam tentang pujian. cadangan, Cadangannya adalah pujian terhadap Siti Bainun. dan Kasih sayang pada Siti Bainun. saksi tak setuju maksudnya. Saksi tak setuju, ya. Itu tadi yang dijawab ialah berkenaan dengan lukisan corak-corak. Ya. Tapi tulisan Itu yang macam kadang-kadang apa yang saya nampak dekat Siti Bainun lah. Itu apa yang Yang macam saya nampak dekat Siti Bainun. tak setuju yang tak menunjukkan kasih sayang pada Siti Bainun. Jawapannya, Yasmin? Sebab sebenarnya Siti Bainun tak sayang saya pun. Okey, saya tanya Yasmin tak tunjukkan kasih sayang pada Siti Bainun. Sebenarnya Siti Bainun tak sayang Yasmin. Tapi Yasmin, Dengan izin Tuan, Ya. isu sayang Bainun, sayang Yasmin tidak pernah dibangkitkan dalam cross Tuan. dalam cross dibangkitkan pos-pos Yasmin yang pos-pos yang secara I mean keseluruhan. specifically ni sayang secara spesifiknya Tuan. dia Tidak kalau boleh pernah rujuk dibangkitkan dalam soalan, cross, Tuan. DPP rujuk soalan peguam. Macam sekiranya dicadangkan bahawa, saya bagi contohlah untuk mudah semua pihak faham. Sekiranya soalan merujuk kepada soalan peguam bela yang mencadangkan bahawa kasih sayang, kamu sayang dengan Bainun berdasarkan kepada dari tersebut. Tapi kamu jawab tak setuju. So jelaskan kenapa tak setuju. So spesifiklah macam soalan yang dikemukakan oleh peguam tu supaya peguam pun dapat faham soalan mana yang kamu rujuk untuk kamu tu. Okey, baik-baik. Yang kalau kamu Saya cuba rephrase Tuan. Perkataan yang digunakan oleh peguam ialah puji-pujian Yasmin. Yasmin? Yasmin ada puji-puji. Pujian-pujian Yasmin dalam pos-pos Yasmin tidak menunjukkan kasih sayang pada Siti Bainun. Tidak. Jawapan Yasmin sebenarnya tidak Tuan. Tapi tidak tu bermaksud tidak pujian-pujian tersebut tidak menunjukkan kasih sayang. Betul Yasmin? Leading Tuan. Jelaskan. Saya mohon penjelasan. DPP is answering for the witness. sebab tu kan saya kena jelaskan tadi. Saya minta maaf Tuan. Kamu rujuk dulu soalan, kemudian tu minta dia jelaskan, bukan kamu yang jelaskan. Baik Tuan. Tuan, cuma tadi saksi ada jawab. Dia kata itu... Tuan, maaf Tuan. Tadi saksi ada jawab. Dia kata, itu apa yang saya nampak. She already answered the question and it leads to this question yang leading ni. Itu yang saya nampak tu saya belum minta jelaskan lagi Tuan. Sebab tu Apa saya cakap maksud? refer kepada soalan dan juga jawapan. Kalau jawapan dia terus kamu nak tanya Apa lagi, maksud? kena Baik. tanya jelaskan apa maksud seterusnya. Kena satu-satu. Okey, baik. Saya cuba ulang ya Yasmin supaya Yasmin dapat jawab dengan jelas. Dalam diary Yasmin, peguam kata ada puji-pujian Yasmin. Ada puji-pujian. Saya puji Bainun. Ya. Peguam kata macam tu. Ya. Ya. Okey, Yasmin jawab tidak. Boleh Yasmin jelaskan pujian-pujian tu? Apa maksud Yasmin? Izin mahkamah, another misleading. Saya bantulah pihak Timbalan Pendapat Raya. Soalan spesifik adalah verbatim Tuan. Jadi pujian-pujian Yasmin dalam post Yasmin tadi ni, dalam tulisan-tulisan Yasmin tadi itu tidak menunjukkan kasih sayang pada Siti Bainun. Verbatim, quote unquote. Ya. Jawapan tidak. Jawapan tidak. Okey. Ya. Jadi saya minta Yasmin untuk jelaskan apa maksud tulisan Yasmin. Itu Tuan sebenarnya penjelasan yang saya perlukan. Jelaskan kenapa jawab tidak. Ingat soalan Guam ada tanya sebelum ni, kamu dicadangkan itu ada kasih sayang dan sebagainya. Tapi kamu jawab tidak. Sekarang TPR minta jelaskan kenapa tidak. Sebab
Yasmin tulis waktu yang dekat buku diary Yasmin sebab Yasmin tak rasa yang kasih sayang tu. Dan Yasmin tak tahu, yang Yasmin tahu yang Bainun pun tak sayang saya. Yang saya puji tu sebab saya nampak yang Bainun tu ada juga, dia ada sayang sikit-sikit lah, tapi bukan dekat saya, tapi dekat anak-anak dia yang lain lah. Okey. Soalan seterusnya. Sebentar Tuan. PPP perlukan masa Perlukan masa nak susun ke? Ya Tuan, saya perlukan sedikit masa untuk susun Tuan, 10 minit mungkin. Saya Boleh saya tangguh pohon sebentar untuk 10 minit lah untuk lebih smooth lagi. Boleh Tuan. Tapi selepas sementara untuk rehat 10 minit. Mahkamah tangguh. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan.